Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke sesi Very Asas. Seperti yang kita maklum, Very Asas adalah salah satu channel podcast yang dikendalikan oleh Asas untuk mengenengahkan beberapa isu yang berkaitan dengan Islamic Finance, keuangan Islam. Dalam bahasa biasa, very asas boleh menjadi could be very basic, very introduction, very principle, something yang ramai orang tak tahu kadang-kadang. Ramai yang tahu tapi mungkin tak tahu secara mendalam. Ada channel ataupun versi very asas yang bercerita tentang sejarah keuangan Islam dengan menjemput tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan perbankan Islam di awal-awal tahun 80-an. Kita ada juga satu version very asas yang bercerita tentang universiti-universiti di Malaysia. Mungkin tak ramai orang tahu bahawa di Malaysia ada 39 IPTA dan IPTS yang menjalankan program-program berkaitan dengan keuangan Islam. So hari ini, Alhamdulillah, kita bersama Profesor Dr. Sharifah Faikah daripada Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM Shah Alam. Prof akan bercerita tentang program-program di AAGBS, Arsyad Ayub Graduate Business School, dan Prof juga mungkin akan bercerita sikit sebanyak tentang persoalan pilihan yang boleh dibuat oleh graduate-graduate untuk menyambung pengajian di bidang postgraduate ataupun master dan memilih AAGBS sebagai pilihan. Kalau tak salah tahun ni bulan 6 ya Prof? Bulan kemasukan yang bulan 3, ada kemasukan bulan 3 2024 untuk program masters di AA postgraduate di UiTM ya. Okey, mungkin Prof boleh perkenalkan diri sedikit, diri Prof sebelum kita bercerita tentang AAGBS ni Prof. Silakan. Okay, terima kasih banyak Cik Mukhtar dan terima kasih juga kepada Asas Association of Sharia Advisors in Islamic Finance kerana sudi menjemput kami daripada Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Jadi insyaAllah hari ini saya bersama dengan tim AAGBS Ustaz Faizi hadir ke studio Asas untuk mempromosikan di antara program sarjana dan kedoktoran yang terdapat di UiTM. Tetapi secara khususnya kami akan fokus kepada program di Arsyad Ayub Graduate Business School. Nama Arsyad Ayub ni sangat sinonim dengan UiTM. Betul. Kebetulan saya pun alumni UiTM. Jadi mungkin di awal-awal penubuhan UiTM, nama Tan Sri Allahyarham Tan Sri Arsyad Ayub ada di mana-mana. Memang harum, memang terkenal, terutamanya kepada graduate ITM dulu dan juga UiTM. Mungkin di awal ITM di penubuhan ITM di 1967 ataupun 1960-an, Allahyarham Tan Sri Arsyad Ayub dan juga Allahyarham Datuk Lokman antara nama-nama yang disebut. Awal mungkin yang muda-muda tak tahu tentang wujudnya kampus Jalan Osman sebelum adanya kampus ITM Shah Alam dan juga kemudian ITM bercambah ke 12 negeri sekarang Prof. Betul. So mungkin Prof boleh cerita program postgraduate AAGBS ni mungkin hanya ada di kampus Shah Alam ataupun juga ada di cawangan-cawangan. Prof. Okey, terima kasih Cik Mahta. Kami sebenarnya program di Arsyad Ayub Graduate Business School sekarang, AAGBS ni, AAGBS kita pakai AAGBS je lah platformnya. Kami sebenarnya ada 4 program utama. 4 program iaitu program Masters in Islamic Banking and Finance, Sarjana Keuangan dan Perbankan Islam. Dan kami juga ada MBA, Master in Business Administration, Sarjana Pentadbiran Perniagaan. Dan kami juga ada program DBA, Doctorate in Business Administration.
dan yang akhir sekali doktor PhD program in business management. Okay, jadi kami ada 4 program. Jadi kalau bagi program MIBF, kami hanya tawarkan di UiTM Shah Alam. Manakala 3 program yang saya telah sebut tadi tu semua kita boleh dapat di kampus-kampus cawangan yang terlibat. Contohnya di UiTM Sabah Sarawak kita boleh dapat. Cuma MIBF hanya di kampus Shah Alam. Okey. Dan kalau ikutkan memang fokus utama program sarjana dan kedoktoran memang di UiTM Shah Alam. Tetapi kita memberi peluang kepada kampus cawangan untuk menawarkan juga program kita di cawangan untuk memberi peluang kepada ramai lagi Bumiputera untuk menyambung pelajaran dalam bidang postgraduate pasca siswasta. Okey. Saya ingat dulu di awal tahun itulah masih mengimbau kenangan-kenangan kenangan saya di tahun 80-an di UiTM. Saya bermula di UiTM Arau, Diploma Accountancy, dan saya sambung Chartered Institute of Management Accountant di ITM Shah Alam. Asrama saya yang depan entrance tu pun dah roboh dah, tak ada dah flat tu. Tapi saya ingat masa tu ada program BBA ITM dengan Ohio. Ohio University. So mungkin Prof boleh bercerita sedikit lebih detail tentang program IBF, sesuatu yang berkaitan dengan asas dan juga Islamic Finance Fraternity dekat Malaysia. Okey, jadi secara umumnya sebelum saya fokus kepada Master of Islamic Banking and Finance iaitu MIBF, program yang kita nak promotekan hari ini, suka saya nak beritahu bahawa walaupun di AAGBS ni kami menawarkan program yang tidak khusus kepada Islamic Banking and Finance seperti MBA, DBA, PhD tadi tu. Tetapi di dalam contohnya program MBA kami juga terdapat program elektif yang mana menawarkan khusus yang daripada perbankan dan kewangan Islam. Jadi walaupun pelajar mengambil MBA, jadi mereka masih boleh mempelajari kewangan Islam. Begitu juga jika pelajar-pelajar berminat untuk menyambung dalam bidang DBA dan juga PhD Mixed Mode, mereka juga boleh buat tajuk yang relevan kepada Islamic Banking and Finance. Jadi itu untuk 3 program yang ada di AAGBS, tapi yang kita nak fokuskan adalah MIBF, Master Islamic Banking and Finance. Jadi Master of Islamic Banking and Finance ni kalau kita tengok memang menyediakan graduan yang bergraduat daripada program kami memang orang kata tu sedia untuk berkhidmat ataupun menyumbang dalam industri perbankan Islam, kerana dalam menyediakan struktur khusus program ini, pertama sekali kami memang perlu mengikuti guideline standard muamalat dan kewangan Islam yang telah dikeluarkan oleh MQA. Jadi itu memang syarat wajib bagi mendapat akreditasi MQA lah. Tetapi kami juga menyediakan kursus-kursus lain yang kami rasakan perlu bagi pelajar-pelajar UiTM, specifically from AAGBS ni, untuk mereka bersedia untuk keluar apabila mereka berkhidmat dalam industri, mereka dah bersedia. Sebab salah satu objektif kami adalah untuk melahirkan profesional dalam bidang kewangan Islam. Jadi bagaimana kita nak melahirkan seorang profesional kalau kita tidak menyediakan ilmu itu bagi pelajar kita? Jadi selain daripada subjek yang telah digariskan oleh MQA mengikut standard kewangan Islam, muamalat dan kewangan Islam, kami juga mengajar pelajar-pelajar kami beberapa subjek yang lain, seperti subjek ethical leadership in Islamic banking. So to become a professional, untuk menjadi profesional, kita mesti mengajar student kita, preparing our student untuk menjadi professional dengan mengajar, membekalkan mereka dengan ilmu berkenaan dengan strategic management, leadership, itu. Dan juga yang keistimewaan bagi program kami juga dari segi kami menawarkan satu program ataupun satu kursus bernama Product Innovation and Commercialization in Islamic Banking. So itu produk satu kursus yang memang setakat yang kami tengok tiada kursus Master Islamic Banking di Malaysia yang menawarkan produk tersebut, kursus tersebut. Jadi in a way kita juga menyediakan pelajar kita dengan realiti, dengan apa yang berlaku dalam industri, terutamanya bila mereka berkecimpung dalam bidang-bidang tertentu, mereka sudah bersedia. Faham. So nampaknya perjalanan AAGBS masih tak menyimpang
daripada InsyaAllah. tujuan asal InsyaAllah. penubuhan ITM dan UiTM dia dulu. Again, suka saya mengimbau dulu program yang lama. Dulu ITM adalah di antara tempat Bumiputera untuk mendapat kelayakan profesional. Accountancy, public admin, insurance, business study, dan juga beberapa chartered. Saya suka bila Prof bercerita tentang product and commercialization. Mungkin graduan daripada MIBF dan juga daripada UiTM Shah Alam mampu membawa Islamic Finance sedikit jauh daripada tanggapan umum yang mengatakan Islamic Finance ni copy paste daripada konvensional. Betul. Satu, mungkin juga harapan agar graduate daripada MIBF ni dapat juga memasukkan elemen-elemen maqasid dan juga ESG dalam produk-produk Islamic Finance masa hadapan. Adakah penekanan diberikan mungkin topik-topik tersebut tak ada dalam MQA yang ada sekarang. Macam mana Prof drive faculty? Kami telah bermula, MIBF bermula daripada tahun 2014. 2014 dan kami telah menjalani 2 kali proses semakan kurikulum. Jadi setiap kali selepas memang ini syarat untuk mendapatkan akreditasi daripada MQA. Di antara 3 hingga 5 tahun kami perlu menjalani semakan kurikulum. Jadi untuk memastikan bahawa program yang kita ada orang kata tu up to date. Jadi kita tahu sekarang ni memang everyone is into sustainability, ESG lah itu semua. Jadi kami pun dan itu memang yang kita tahu dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Tetapi syarat universiti sekarang ni moving towards ESG, SDG tu memang, and then of course IR 4.0 semua tu kan. Itu memang kalau bila kita bentangkan kurikulum baru, sebab insyaAllah bermula daripada Mac 2024 ni sebenarnya kami akan menawarkan kurikulum baru. Kurikulum baru. Jadi sebelum ni kami tak ada macam beberapa subjek yang kita tak tak fokus kan, tapi kali ni memang kami akan fokuskan pada ESG, SDG, maqasid, BBI semua tu di samping program-program lain seperti yang kata-kata IT, IT, IR 4.0 semua tu semua memang kami akan mula tawarkan. Dan bila kami bentangkan di peringkat universiti pun itulah concern daripada pihak atasan universiti. Adakah kami menawarkan, are you preparing your students for all these things? Future needs rather than the current and the historical. Sebab itulah kita ni kan sebagai pensyarah, pensyarah memang menjadi tanggungjawab kami memastikan bahawa graduate MIBF, UiTM sendiri orang kata tu boleh dipasarkan. Itu memang kita kan sebagai pensyarah ni kita amat berbangga kalau kita tengok pelajar-pelajar kita, once they apply for job, insyaAllah senang dapat. Sebab dia dah ready. Employability tu tinggi. Graduate employability juga adalah target utama dalam universiti punya objektif. So mungkin sebab program ni dah bermula semenjak 2014. Betul. Mungkin dah ramai MIBF graduate DBA ataupun PhD graduates daripada fakulti ni yang dah berkecamuk, berselerak ataupun bertebaran dalam industri. Kalau boleh Prof mungkin ada interact dengan mana-mana alumni yang memang berkongsi sedikit apa orang kata experience dia belajar dan juga kelebihan dan apa ilmu yang dia boleh bawa daripada AAGBS masuk dalam industri contohnya. Kami sebenarnya pelajar-pelajar di AAGBS ni kami ada full time student, sepenuh masa dan separuh masa. Saya akan tumpukan pada sepenuh masa terlebih dahulu. Yang mana sepenuh masa ni kebanyakannya pelajar-pelajar yang fresh grad. Sama ada daripada Universiti Timur Tengah ataupun dalam universiti dalam negara. Bumiputera sahaja. Bumiputera sahaja. Tak kisahlah. Asalkan status Bumiputera. Faham.
Jadi yang kita nampak yang fresh grad ni terutamanya kalau graduan daripada Timur Tengah Okey. kita bila dia masuk dalam sebab program kami ni dijalankan dalam bahasa Inggeris. Oh, okey. UiTM memang semua program adalah dalam bahasa Inggeris kecuali ada beberapa subjek yang agama punya subjek itu dalam bahasa Melayu. Tetapi the rest are all in English. Samalah Kenapa? juga dulu Ya, 1970s. ya, ya. Kenapa pelajar-pelajar awal ITM dulu makan burger? Kalau tak salah Tan Sri kata makan burger. Ya. Jangan makan nasi lemak. Ya. Makan nasi lemak cakap Melayu, makan burger cakap orang putih. Ya, Okey. sebab kita nak prepare our student to be competitive kan. Kita nak walaupun orang kata tu agak payahkan pada mulanya kan. Tapi kita nampak sebab kita tengok pelajar-pelajar ni once they only have the apa orang kata tu degree kan, ijazah sarjana muda. Sebenarnya dia orang ni dalam segi bahasa Inggeris sebenarnya tak ada masalah. Cuma dia tak practice. Tetapi di dalam kelas kami bila bagi program sarjana dan ke atas ni memang dia lebih banyak kepada doing presentation untuk develop dia punya soft skill. Confident level, Yes. articulation. That's what we want to develop actually. Okay. Jadi student yang kebanyakan daripada Timur Tengah yang kita tahu dia cara belajar lain dengan local university kan. Zuhud sikit lah. Ya, zuhud sikit. Tapi we manage to develop them untuk jadi The break take out from what they have internally and Alhamdulillah, outspoken. Alhamdulillah. So that's why sangat senang bagi mereka untuk memohon pekerjaan dalam bidang perbankan, sama ada dalam syariah department. So, dan kita ada ramai student-student graduate MIBF yang dah bertebaran di industri perbankan ni sebagai bekerja di syariah department. Tetapi bagi yang tiada apa kata tu background syariah, mereka juga nampak peluang mereka untuk masuk berkhidmat di perbankan Islam sebab mereka dah ready. Sebab kami ramai juga graduan daripada UiTM ni yang ijazah sarjana muda mereka adalah sebenarnya daripada contoh seorang pelajar tu kulineri. Kulineri. Sekarang ni dia di M Investment Bank. Balance culinary dengan yes, because finance he's ni, a student actually kan. Okay. Pandai kan. Bagus, alhamdulillah kita bangga alhamdulillah. Dan mereka kulineri ada, engineering di bahagian produk sekarang ni. And then finance accounting tu jangan cakap lah. Itu memang dia punya bidang kewangan kan. Dia punya makanan harian lah. So it's easy for them to penetrate into the industry. Itu untuk apa orang kata tu pelajar-pelajar full time. Tapi yang saya tengok juga bagusnya pelajar-pelajar separuh masa yang mereka menyambung belajar dalam bidang MIBF. Kelas weekend. Weekends modular. Sabtu petang, Ahad pagi. Sabtu petang daripada pukul 2 sampai pukul 6. Ahad daripada pukul 9 sampai pukul 1. Okay. Adalah masa petang Ahad lagi. Yes. So they have time with families. Cumanya dia secara modular. Modular ni macam contoh kita habiskan satu subjek selama 5 minggu. Dan sebenarnya dalam satu semester ada 3 modular. 3 modul So habis satu modul, sama modul yang lain. So saya nampaklah kebanyakan graduan daripada MIBF yang dia dah punya pekerjaan sibuk. Tapi dia orang dah ada pengalaman. Cuma kebanyakan yang saya nampak dia orang ni sebenarnya kebanyakannya di perbankan konvensional. So they take this opportunity to learn about Islamic banking so that they have the opportunity to penetrate into Islamic bank. And they still have something on their CV, on their and they have done that actually. Alhamdulillah saya nampak dah ramai dah yang migrate. Migrate because they have that qualification kan. Master Islamic Banking and Finance. We are happy for them. Dan we keep orang kata berhubung lah dengan alumni ni sebab alumni sebenarnya adalah satu kekuatan bagi universiti. Betul. Satu kekuatan bagi universiti. UiTM lah bagi kami lah. Seperti Harvard lah juga kan. Walaupun kita tak sampai Harvard punya taraf kan. Ada hari pakai tie, ada hari pakai baju, jalan-jalan pakai logo. Mungkin AGBS pun ada logo sendiri kot. Ada hari-hari tertentu dia pakai jaket dengan logonya. Itulah. Those were the appearance yang kadang-kadang tu professional. Brings a lot. Mungkin saya suka juga kalau boleh Prof bercerita juga sedikit tentang syarat-syarat kemasukan. Tadi Prof ada bercerita secara plain ataupun secara
menyeluruh dan boleh spesifik lagi tak kemasukan dia mungkin ialah CGPA-nya the last 2 years ada yang belajar kat rumah kan CGPA nak masuk berapa ataupun permohonan tu untuk kemasukan ni bila dan sebagainya Prof. Okey. Secara umumnya memang sebab ini kalau saya fokus pada program sarjana MIBF. keuangan dan perbankan Islam ni, kita syaratkan asal ada ijazah sarjana muda 3.00 CGPA untuk masuk, maknanya masuk directly minimum tak kira daripada mana-mana bidang. Cumanya kalau bidang perbankan Islam, keuangan Islam, syariah, mereka akan boleh terus masuk program lah. Tetapi bagi yang tiada degree perbankan Islam, keuangan Islam ataupun syariah, masih boleh masuk. Cumanya kami akan bekalkan mereka dengan program prerequisite. Prerequisite itu syarat MQA. Because kita nak sediakan pelajar-pelajar ini dengan ilmu-ilmu asas syariah seperti subjek fiqh muamalat, qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan teologi. Itu memang basic, itu syarat MQA. Jadi dia akan running concurrently lah. Maknanya dia orang boleh masuk bersama dengan pelajar yang dah ada background tadi. Intake yang sama. Yes, intake yang sama. It's just that untuk first 5 weeks kita akan bekalkan setiap hari Jumaat. Sehari Jumaat dalam first 5 weeks tu dia orang kena ambil subjek prerequisite tadilah. Dan mereka kena lulus. So maknanya dia first 5 week kelas dia 3 hari lah. 3 Jumaat, hari. Sabtu, Ahad. No. Dia kelas macam biasa. Macam-macam? Cumanya setiap hari Jumaat dia ada kelas yang tadi tu lah. Okay. Dan sebenarnya itu kami telah develop under program Fundamental of Sharia in Islamic Finance. Itu short course. So kalau dia lulus tu, dia dapat MIBF dengan juga FOSIF tadi. Dia dapat dua dalam satu. Itu memang basic syariah lah. Bagaimana kalau mungkin yang dah bekerja? Bekerja. Yang bekerja, adakah masih 3.0? Okey, dia ada orang kata tu pengecualian lah. Bagi 2.8 bagi 2 tahun 2.6 tak ingat berapa 4 tahun 5 tahun. 2.6 untuk 3 tahun. Macam tu lah kan. 2.5 untuk 5 tahun. Okey. Saya lupa. Ya. Dia punya sifir dia tu sifir dia tu. Tapi kita memang bagi peluang even sampai 2.5 pun sebenarnya boleh masuk, tapi dia ada certain years of experience. Kadang-kadang experience tu penting. Kadang-kadang dia terasa masters ni dah ramai sangat dalam office. Dia seorang ada degree kan. Jadi sampai satu masa nanti orang master pun dah ramai. Betul. Nak kena ada PhD, nak kena ada DBA pula dalam fakulti. Cuba bagi yang tak ada ijazah sarjana muda pun sebenarnya masih ada peluang untuk menyambung pelajaran dalam bidang sarjana ni. Iaitu melalui APEL. APEL MQA. So kita take a short break, Prof. Kita akan bercerita tentang APEL selepas ni. APEL. Ataupun struktur pembelajaran lah. Kita akan fokus kepada struktur pembelajaran. We take a short break. Kita sambung untuk sesi kedua insyaAllah. Terima kasih. Thank you. Selamat datang. Welcome back to session yang kedua bersama Prof. Dr. Sharifah Faikah daripada Arsyad Ayub Graduate Business School, UiTM Shah Alam, AAGBS. Tadi saya ada sebut tokoh UiTM yang banyak membantu graduate UiTM dalam MBF ataupun Maybank Finance. Maybank Finance. Nama dia Datuk ataupun Tan Sri Khalid Shufaat. Itu antara graduate ITM yang awal-awal lah. So dia banyak. Saya rasa dia masih aktif dalam industri. Saya tak pasti sebagai board director di mana, but Datuk Khalid Shufaat banyak membantu dan banyak memberi kata-kata semangat kepada graduate UiTM. Tadi Prof ada sebut kita di AAGBS menerima kemasukan fresh graduate dengan kelayakan 3.0 CGPA. Dan untuk mereka yang bekerja 1 tahun bekerja CGPA 2.8, untuk 3 tahun bekerja 2.60
CGPA, dan untuk yang dah berpengalaman 5 tahun, Ya, betul. ya, CGPA minimum adalah 2.5. 2.5, dan itu juga adalah bergantung kepada syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh Senate Ya. UiTM dari masa dan ke semasa, juga merujuk kepada MQA. Ya. Okey Prof, boleh bercerita tentang struktur pembelajaran tak? Credit hours ke? Tadi Prof bercerita tentang 3 modul per semester. Ada juga program-program tambahan yang 5 minggu. Ada tak lagi Prof nak tambah tentang credit hours ke apa benda lagi? Okey. Jadi yang tadi tu lebih kepada macam struktur separuh masa dan sepenuh masa lah. Yeah. Bagi struktur program sendiri, sebenarnya kami ada 42 jam kredit. Yang mana kami ada 12 kursus teras. 12 kursus teras dan ada 3 kursus elektif. Yang mana daripada 3 kursus elektif tu pelajar perlu pilih satu lah. Jadi itu subjek-subjek yang ataupun kursus-kursus yang ditawarkan dalam program MIBF kami lah. Dan tidak perlu risau, kami memang mendapat pengiktirafan daripada MQA. Dan kami Universiti UiTM sebenarnya mendapat pengiktirafan sebagai SUA akreditasi MQA lah. Jadi kami menilai diri kami sendirilah, dan insya-Allah semuanya dalam orang kata tu pengiktirafan MQA lah. Kami tidak lari daripada apa yang telah digariskan oleh MQA. Tambahan kami menambah subjek-subjek yang kami rasakan relevan untuk menyediakan pelajar-pelajar agar mereka lebih orang kata tu ready for market. Yes. Street smart, market driven. Itu punlah tujuan mana-mana pensyarah, mana-mana universiti satu kebanggaan bila kita dengar student kita dapat pekerjaan. Dan dia share dia punya orang kata tu kegembiraan tu dengan kita. Itu yang kita tak ada harga lah tu. Itulah orang kata the most satisfaction lah. Alhamdulillah. Mungkin juga dah bercerita tentang pelajaran. Kadang-kadang untuk orang yang bekerja ni dia concern tentang kos juga Prof. Kan? Mahal ke murah ke, bayaran staggered ke, bayar selungguk ke, macam mana Prof? Sebenarnya kalau nak ikutkan dari segi yuran kami lah. Yuran kami MIBF sebenarnya adalah di antara universiti-universiti yang ada paling murah bagi pelajar sepenuh masa. Iaitu sebanyak 7,500 sahaja untuk 3 semester. 7,000. The whole program? Yes, for the whole program. RM7,500? Ya, bukan USD. Untuk the whole program 7,500 pelajar dalam masa 3 semester. Kalau tak ada subjek yang gagal, insya-Allah akan dapat master. Boleh mohon tajaan JPA ataupun MARA ataupun TPKN. Boleh. Dan in fact kami punya pusat zakat sendiri. Bagi pelajar yang orang kata berkelayakan lah, boleh memohon unit zakat UiTM dan mereka akan dapat bantuan lah sebanyak 1,500 untuk 2 semester saja. Syarat dia 2 semester sajalah. Itu yuran pengajian sendiri, tapi ada bantuan keuangan. Boleh minta daripada sumber-sumber yang ada lah. Dan bagi separuh masa tadi sepenuh masa 7,500, bagi separuh masa pula 21,000. 21,000. Ini lebih kurang samalah dengan mana-mana orang kata tu universiti lain yang menawarkan kursus yang sama. Asas memang selalu berbincang dengan universiti dan juga colleges, sama ada swasta ataupun IPTA, untuk buat subject mapping dan juga continuous study. Mungkin kadang-kadang ada pekerja ataupun ada employer ataupun employee yang dia nak tengok beyond academic qualification, beyond master, beyond PhD ataupun DBA. Ada tak MIBF ni collaborate dengan IFIN ke, dengan INSEF ke, dengan professional body yang lain yang boleh connected into professional qualification pula? Good point. Nak kena cerita pasal juga ni. Sebenarnya bagi semua student MIBF yang bergraduat, mereka layak untuk menerima akif
Akif, IFIM, yes. Okey. Itu memang, tapi mereka kena bayar sikit lah sebab itu syarat daripada IFIM Ya, ya. untuk mendapatkan Akif tu, Ya. mereka perlu bayar certain Amount. yuran lah. Ya, yuran Daripada IFIM yang dah, dan kami tak ambil apa-apa pun. bayar terus kat IFIM Ya, je. kami orang kata tu memang membantu student. Yalah. Dan dia dah datang pada kami lama dah dan mereka dah menilai program kami mapping, so that's why they are agreed to have that Akif MIBF saja ya, MIBF saja. Yang dah graduate ataupun ongoing. Yang dah graduate, syaratnya mesti bergraduate. Mungkin cerita ni boleh disampaikan kepada alumni MIBF yang dah grad daripada 2014. Mungkin dia tak aware kan. Kata dia boleh dapat exemption dengan membayar yuran yang ditetapkan oleh IFIM. Yes. Ya, asas pun tengah finalize program juga supaya kita dapat connect postgraduate dan graduate program daripada universiti di Malaysia. Nanti kita finalize lah dengan AAJBF. Yeah. You are most welcome. Kita memang meraihkan sebab kita nak macam tadilah bila student kita graduate tu dia ada banyak value added. Yang itu yang kita nak. Kita mungkin bercerita tentang kat mana nak daftar, online ke ataupun ada minggu promosi ke. Berdaftar online lebih murah daripada fizikal ke, macam mana ke Prof? Cerita sikit. Jadi untuk yang terdekat ni, terdekat untuk intake March 2024 ni, kami memang di AHBS akan mengadakan open day. Open day AHBS pada 16 hingga 18 hari bulan Februari di AHBS UiTM Shah Alam. So you are most welcome to come, sebab selalunya untungnya kalau pergi masa tu kita akan bagi pin free kan. Nama pin free. So register RM50 tu. Register dapat pin free dah awal-awal. Yes. So masuk kelas dah boleh pakai pin. Pin no, pin BSN. Okay. Sebab nak minta UiTM kena ada bayar kan pin BSN tu RM50. Jadi siapa yang daftar pada hari open day tu, makanya kami akan bagi free RM50. Jadi tak payah pergi BSN, tak payah beli sendiri. Kami akan bagi free. Jadi boleh datang ke Aisyah Ayub Graduate Business School di UiTM Shah Alam. 16 hingga 18 Februari. Minggu depan. Untuk intake 2024 ni. Untuk intake 2024. March. Okey. Mana dia minggu promosi untuk registration. Saya ulang, 16 hingga 18 Februari. Yes, betul. Intake March. March awal, tengah, ujung? Tengah. Pertengahan Mac tu kalau tak ada arah melintang boleh mula kelas. Ya, boleh mula kelas. Tiga level lepas tu clear. InsyaAllah by full time 3 semester. 3 semester. Part time 4 semester. 4 semester dalam masa maksimum 2 tahun lah. 2024, 25, 26 tu dah boleh grad lah. Ya, betul. Okey. Dan sebenarnya program kami MIBF ni selain daripada yang saya telah sebut tadi, yang program ataupun kursus-kursus yang menyediakan mereka untuk pekerjaan di industri tetapi kami juga ada satu subjek iaitu research methodology and final research project. Ini bagi menyediakan pelajar-pelajar yang mempunyai hasrat untuk menyambung pelajaran dalam bidang kedoktoran falsafah. Jadi memang sebenarnya program MIBF ni selain daripada preparing the students to embark into industry, at the same time kita juga prepare student untuk pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang yang lebih tinggi. InsyaAllah. Maksudnya dia dengan DBA, dengan PhD dia boleh balik mengajar dan bring back some knowledge into the classroom lah. Especially some of the industry players yang rasa mungkin dah lama dan yang dah banyak pengalaman dalam industri dan dia nak menyumbang dalam universiti kan. Jadi mereka syaratnya mesti ada PhD sekarang. Jadi ini adalah orang kata tu peluang untuk masuk dalam program pasca siswa Zah ni untuk mereka menyediakan kemahiran untuk diri untuk orang kata tu boleh bekerja dalam bidang pendidikan. Mungkin inilah selalu orang kata tabu. Bila bankers nak employ fresh graduate, dia kata tak ada industrial experience. Bila tanya, dia kata lecturer tak ada experience dalam industri. Betul. Yalah, lecturer lah. Takkan lecturer nak ada experience dalam industri. So they choose to be academician and remain and also share their knowledge through academic path. Kita tengok juga sekarang
ada juga universiti-universiti yang panggil balik ataupun menjemput market industry practitioners Yes. untuk masuk dan mengajar dalam kelas. Mhm. Adakah keutamaan dibagi kepada alumni Okey. AGBS Okey. untuk balik, ataupun ini adalah satu channel yang mana kita nak panggil baliklah, pulanglah kan, nyanyi lagu nyanyi pulanglah pula kan. Tapi mungkin ini adalah satu medium untuk kita remind Yeah. kepada graduate AAGBS supaya dia dapat bawa balik ilmu dalam industri dan juga dapat close the gap. Mungkin masa dia belajar dulu antara ada benda-benda yang tak disampaikan oleh lecturer. Betul. Benda-benda yang Betul. terlupa di-remind kepada student. Yeah. Padahal masa dia keluar dia kata, alamak, I could have been reminded, I could have had this preparation before joining the industry. Kalau boleh, kalau Prof nak sampaikan pesan kepada alumni ke? Okay. Sebelum saya sampaikan pesan kepada alumni. Okay, Prof. Sila. This is also to promote the program that we have. Yeah. Sebenarnya dari segi program kami, dalam setiap kursus yang kami ajar, macam yang 12-1 elective tadi itu, separuh daripada kursus yang ada memang melibatkan industri. Memang kita invite panel from industry untuk datang ke kelas. Untuk ajar. Sebab kita faham tadi sebagaimana yang Cik Mahta mention that some of the lecturers they don't have industry experience. Tapi alhamdulillah we are lucky dekat AHBS ni ada 2 pensyarah yang memang sebagai kata dilantik sebagai syariah advisors, syariah committee dekat bank lah. Yalah. Jadi memang diorang memang dapat share ilmu terkini dengan student. Itu yang student sangat appreciate. Tapi bagi subjek yang lain, kita juga invite orang kata tu industry players to come to class. Jadi student memang sentiasa up to date with the current development of the industry. Jadi kita itu yang kita nak student kita bila keluar nanti bila interview, okey, saya selalu pesan dengan student kan, nanti jangan orang tanya ESG tak tahu. BBI tak tahu. Jangan nanti jangan sebut nama ni student siapa, jangan jangan tak sebut mengaku nama. student ni. So, I reminded them all the time kan. So itu kita punya strength, our own strength lah for our students. Dan juga bila kami invite tu, sometimes we invite also alumni. Sebab kami ada alumni dalam etika, dalam apa tu, semua head etika dalam bank muamalat. Capital market Kita ada. everywhere our alumni now kan, especially yang part time student tadi yang ada pengalaman yang I mention dan yang jawatan tinggi dalam industri kan. So kita invite dia orang untuk share dengan adik-adik ni. So they are very happy kan. Sometimes dia kata, because sometimes I think memang prepare some orang kata tu duit lah kan, token of appreciation kan. In fact dia tak nak ambil. Dia kata tak apa, this is how we contribute back to university. So we are like, alhamdulillah lah kan, we have such alumni lah. Mungkin nanti kita boleh kerjasama dengan Asas. Boleh. Mungkin ada juga alumni AAGBS yang ahli Asas, ataupun ada juga alumni yang belum jadi ahli Asas. Boleh dia masuk dalam Asas dan kita boleh structure the program tu betul-betul kepada adik-adik ataupun anak-anak di AAGBS dan di UiTM. So kalau ada pesanan terakhir Prof kepada Asas, kepada member Asas, kepada penasihat syariah, kepada public airline, sampaikanlah pesanan apa-apa yang nak dipesankan. Jadi pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Mahta dan juga tim Asas yang orang kata tu menjemput kami mempromosikan program AAGBS dan UiTM as a whole lah. Sebenarnya ini platform yang memang sangat kami nanti-nantikan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih dan Allah Ta'ala je lah yang boleh membalas dengan sebaik-baik kebaikan. Amin. Dan saya juga inginlah menjemput kepada sesiapa yang berminat untuk menyambung pelajaran di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah. You are most welcome to come to AAGBS pada 16 hingga 18 Februari ini dalam waktu terdekat ni untuk melihat sendiri AAGBS dan melihat sendiri program-program yang kami tawarkan, yang 4 program, especially yang to be specific today is Masters of Islamic Banking and Finance dan banyak lagi MBA, DBA, PhD semua yang anda semua boleh ikut dan sertai. Dan insya-Allah setakat hari ini kami telah melahirkan ramai graduan dan sebenarnya di UiTM sendiri, dalam sistem UiTM, AAGBS adalah orang kata tu paling banyak melahirkan graduan pasca siswa Zah di UiTM.
Dan kami memang orang kata tu, itu our target lah. GOT, Graduate on Time. Okey. Masuk program kami 3 semester untuk full time, 4 semester untuk part time, dan untuk DBA PhD 3 tahun insya-Allah graduate on time. Itu target kami. Disiplin lah. Yes, itu memang sebenarnya pensyarah-pensyarah di AAGBS ni kebanyakannya orang kata tu sangat orang kata tu push very pushing the students lah. Kita nak tengok anak bangsa kita maju kan. Ya betul. Itu Bumi Putra. kebanggaan pensyarah lah UiTM kan. UiTM di hatiku Ya. InsyaAllah. Okey Prof, terima kasih. Sama-sama. Allah diharapkan melalui program Very Asas hari ini kita dapat sekali lagi berkongsi tentang salah satu program yang berkaitan dengan Islamic Finance yang ditawarkan oleh salah satu daripada 39 institusi pengajian tinggi di Malaysia. Mungkin dalam masa kehadapan betul. Asas akan mencuba nak panggil semua ni 39 ni. 39 universiti datanglah, berceritalah. Bagus. Supaya pelajar, supaya parent, supaya institution, employee boleh dapat pemilihan yang baik. Betul. Kan? Mungkin ada yang ada di Sabah dan di Sarawak, Betul. mungkin ada di Johor, mungkin ada di Perlis. Tapi mungkin juga ada international student that would consider Malaysia as they have been doing it, to consider Malaysia as the place that they want to excel their qualification in Islamic finance. Based on our performance for the last 50 years, the development of regulation, governance, the trial and error that we went through for the last 50 years on Islamic finance. Okay, again, terima kasih kepada Prof. Dr. Sharifah Faikah daripada Arsyad Ayub Graduate Business School. Terima kasih juga kepada Cik Faizi, tim daripada AAGBS yang menyusun dan mengatur semua program pagi ni. Susah nak cari tempat parking, insyaAllah. So diharapkan juga ini adalah satu permulaan kepada more relevant, more closer relationship yang lebih rapat antara Asas dengan AAGBS dan juga dengan alumni AAGBS, insyaAllah. InsyaAllah. We look forward for that. Terima kasih. Thank you so much. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih.